وأجمل من كلام طرقت عيني، وأكمل من كلام تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan jemaah Masjid Al-Firdaus, Kuliah Misbahul Absar, dan para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampailah kita pada hari ini pada perbincangan bahagian yang ke-6. Selepas kita dah mendengar beberapa bahagian 5 yang pertama, iaitu perlu bukan setiap perkara baru itu bid'ah, bahagian pertama. Yang kedua, perlunya, pentingnya mencintai Nabi sebagai kesempurnaan iman. Ketiga, kedudukan Nabi yang tinggi di sisi Allah, perlu umat mengetahuinya. Yang keempat, mengenai kaum yang merendah-rendahkan Nabi, supaya kita awas, menjagakan diri kita, menjauhkan diri kita dari pemikiran golongan yang merendah-rendahkan Nabi. Yang kelima, iaitu memuji Nabi. Memuji Nabi sama ada dengan lidah kita dan tulisan, sama dengan lisan atau tulisan, dan mempertahankan Nabi dengan lisan dan tulisan. Ini dua-dua namanya ta'zir. Ta'zir, bukan ta'zir dengan zal tapi dengan zai. Wa tu'azziruh, ditu'azziru wa tuwakkiruh. Itu yang kelima. InsyaAllah bahagian ke-6 ni adalah mengenai apakah diperbolehkan ramai-ramai duduk membaca sejarah seseorang. Mana-mana orang lah, kita membaca mengenai sejarah orang itu, terutama sekali bila kita nak ambil hal-hal yang baik daripada orang tu. Kita tak menyentuh keburukannya. Semua orang ada keburukan masing-masing. Nabi larang kita menyebut keburukan orang yang telah meninggal dunia, tetapi kita nak menyebut tentang kebaikan diri. Apakah pandangan Islam melarang perbuatan itu atau diperbolehkan? Secara rambangnya, bismillahirrahmanirrahim, daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara kasar, tak terjumpa secara mudah yang mana para sahabat berkumpul mendengar Nabi cerita pasal seseorang dengan kemuliaannya. Namun apabila kita perincikan, perhatikan setiap bicara-bicara dan hadis Nabi, terdapat banyak sekali yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat berbual, menceritakan pasal seseorang. Jika perbuatan Nabi menceritakan tentang seseorang dan para sahabat berkumpul boleh, maknanya umat boleh mengikuti jejak langkah tersebut. Walaupun format dan caranya agak berbeza. Mungkin para sahabat duduk rapat-rapat dengan Nabi. Sekarang ini duduk dekat depan mic, ribuan, ratusan orang mendengar. Tapi intinya sama, menceritakan tentang seseorang. Diriwayatkan bahawa daripada riwayat Mujahid, Rasulullah pernah duduk dengan para sahabat menceritakan mengenai seorang lelaki daripada Bani Israel yang mempunyai senjata yang luar biasa. Ada yang berpendapat senjatanya daripada rahang lembu, dan lelaki ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia mendapat air madu daripada celah-celah, daripada mulutnya sendiri keluar air madu. Bila dia kehausan, air madu akan keluar daripada mulutnya. Dan bila dia lapar, daging akan keluar daripada celah-celah gusinya. Tak lain tak bukan terkenal seorang lelaki Bani Israel ini, namanya Samsun. Samsun daripada Bani Israel. Nabi pernah ceritakan mengenai diri dia, kehebatan dia, apa semua. Para sahabat air mata menitis, ingin nak jadi macam gitu. Kerana Nabi ini, dia seorang saja berjihad jalan Allah.
Dia seorang saja berjihad jalan Allah. Selama berapa lama dia berjihad jalan Allah? 1000 bulan. Nabi ceritakan dia berjihad untuk jalan Allah 1000 bulan untuk menyampaikan dakwah. Tak ada tentera, dia seorang, one man show. Nabi Samsun. Para sahabat dengar macam itu, terasa terharu dan ingin sangat. Itulah dia punca turunnya surah Al-Qadar, yang mana para sahabat bila terasa terdetik nak dapatkan, tapi apakan daya kerana umat kita ni kerdil. Nabi pun terasa memang kita ni tak dapatlah macam itu, tapi Allah turunkan surah Al-Qadar memberitahu malam qadar, kalau kamu dapat ibadah pada Allah, khairum min alfi syahr, lebih baik pada 1000 bulan yang kau ceritakan pada sahabat kau mengenai Samsun. Ini cerita. Itu maknanya apa? Rasulullah bercerita dengan para sahabat. Itu namanya manaqib. Manaqib, menceritakan tentang kemuliaan seseorang. Ini manaqibul anbiya. Kalau Nabi Samsun itu Nabi, manaqibul anbiya. Baik, kemudian ada juga riwayat daripada Ali bin Aurah mengenai 4 orang daripada Bani Israel beribadah pada Allah tanpa maksiat selama 80 tahun. Nabi pun pernah bercerita, lain sempena Nabi pernah bercerita juga. 4 orang ni daripada pengikut Bani Israel ni ibadah pada Allah 80 tahun, tak ada maksiat dalamnya. Super sekali, hebat. Khidmatnya kepada Allah super. Super atau apa kita nak sebutkan, cemerlang habis, excellent. Para sahabat pendengar, ini semua adalah yang cerita-cerita tadi, jawapan daripada cerita-cerita tadi. Akhirnya turun Al-Maram Lailatul Qadar. Surah-surah itu turun menunjukkan bahawa perbuatan Nabi bercerita kepada sahabat tak habis begitu. Tanzilur rahmah. Sebab itu ulama mengatakan bila kita cerita-cerita tentang pasal ulama-ulama, cerita orang soleh, maka akan turun rahmat. Inda zikri salihin tanzilur rahmah atau tanzilur rahmah. Apabila kita bercerita tentang orang soleh, turun rahmat Allah. Ini 2 cerita. Yang pertama tentang Samsun, yang kedua 4 Bani Israel, yang ketiga ada juga riwayat mengatakan Rasul pernah cerita mengenai 3 orang terperangkap dalam gua, lalu batu menutup, tak boleh keluar, tapi akhirnya mereka bertawasul dengan amalan masing-masing, batu itu bergerak dengan sendirinya. Sudah tentu para malaikat Allah yang menggerakkan, tidak ada benda yang bergerak sendiri. Para malaikat Allah yang menggerakkan kerana berkat tawasulnya. Jadi ini 3 cerita saya datangkan untuk memberitahu bahawa Nabi sendiri pernah cerita dengan para sahabat mengenai seseorang yang hebat, Nabi ke, orang biasa ke, tapi ada kemuliaannya Nabi sebut. Jadi cukuplah tu menunjukkan bahawa diperbolehkan bercerita. Malah malaikat Jibril pernah bercerita pada Nabi mengenai satu kubur yang Nabi mengatakan, kenapa, dari manakah wangian ini pada malam Isra' Mi'raj Rasul berjalan. Antara insiden yang pertama, yang awal-awal, ya wahai Jibril, wangian apakah ini yang aku merasakan sekarang ni, aku menghidunya sekarang ini. Maka Jibril pun sempat menceritakan mengenai Masyitah. Ini Masyitah, cerita dia panjang. Jibril ceritakan mengenai Masyitah, seorang wanita yang berjuang mempertahankan agama Allah. Jadi bercerita mengenai seseorang dibolehkan oleh agama, tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik, itu sebagai dasar kita menunjukkan bahawa ada orang melihat bila kita duduk bercerita bid'ah, duduk bercerita hikayat-hikayat, cerita mengenai, orang cakap ini semua tukang karut, ini semua khurafat, tak ada dalam Islam. Ahlil hikayah tak ada. Ada. Cuma yang kita nak pastikan cerita tu benar, cerita tu tak salah, dan cara penyampaiannya tak melanggar syarak, cara penyampaiannya tak menjatuhkan syarak, cara penyampaiannya lah untuk menjunjung syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara bercerita yang penting. Jadi secara dasarnya diperbolehkan. Banyak sangat hadis-hadis mengenai Rasulullah sendiri bercerita, para sahabat bercerita, malaikat Jibril bercerita. Yang paling aneh sekali, Allah Subhanahu Wa Taala pun bercerita. Dalam Al-Quran Allah bercerita mengenai para nabi. Berapa banyak cerita para nabi. Cerita Nabi Adam dan Siti Hawa kan cerita. Nabi Musa, cerita yang paling banyak, antara nabi yang paling banyak disebut-sebut Allah. Nabi Musa ceritanya banyak. Dan ada satu cerita yang menarik dalam Al-Quran, komplit dalam surah tu, surah Yusuf. Cerita pada awal masih kecil sampai dia dewasa, komplit dalam surah Yusuf. Masya Allah, Allah sendiri bercerita.
Bermakna kalaulah sudah boleh bercerita, tak menjadi kesalahan mencerita orang-orang soleh, mencerita tentang para wali-wali Allah, tak menjadi salah. Itu sunnatullah, digalakkan. Imam Ghazali mengatakan, tak galakkan kita bercakap-cakap ketika makan, melainkan cerita orang soleh. Hikayatul Salihin diperbolehkan. Kita tengah makan ramai-ramai ni. Alah, waktu Covid tak boleh rapat-rapat lah. Tapi sebelum Covid dan insya-Allah selepas Covid, kita boleh makan satu hidang. Tak digalakkan bercakap kalau tak penting, melainkan cerita orang soleh boleh. Kenapa? Bila kita sedang makan, kita bercerita mengenai orang soleh, berkat tu, rahmat tu turun masuk kat diri kita. Ini dia. Kita makan, kita bercerita, kesolehan cerita orang itu masuk kat diri kita. Ini memang ada. Inda zikr salihin tatanazzalur rahmah atau tanzilur rahmah, ada riwayat. Baik. Jadi sebab itu ulama mengarang tentang cerita-cerita orang-orang hebat. Imam Ibnu Kathir mencerita mengenai Qisasul Anbiya. Semua cerita-cerita Nabi. Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya ada satu bab Manaqibus Sahabah, cerita mengenai kemuliaan-kemuliaan sahabat. Kemudian Imam Kandahlawi ada mengarang Hayatus Sahabah, semua cerita pasal para sahabat. Mana bercerita mengenai orang-orang ni semua tak salah, bukan bid'ah. Walaupun secara rambangnya tak jumpa cara kita membacanya seperti terdapat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi intinya, nilainya membacakan, menceritakan tentang orang-orang yang telah meninggal daripada orang soleh, supaya kita dengar dan mengambil nilainya. Ambil nilainya, bukan ambil orangnya, bukan ambil rohnya, bukan ambil jasadnya. Ambil nilai kehidupannya, contoh tauladannya, imilit, kita ikut tauladan dia. Digalakkan oleh agama. Imam Ibnu Attar karang kitab Tazkiratul Awliya. Ada ramai segitu. Imam Yafi'i ada menulis kitab Raudatul Rayahin. Begitu banyak sekali orang soleh. Banyak ulama. Tabaqatul Awliya, Tabaqatul Asfiya, Tabaqatul Sufiyya. Ini semua adalah Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim pun ada Madarijus Salikin. Madarijus Salikin adalah karangan Ibnu Qayyim. Semua ulama-ulama ada menulis mengenai para awliya, termasuk Abu Nu'aim Asbahani. Abu Nu'aim Asbahani menulis kitab Hilyatul Awliya, daripada zaman sahabatnya awliya sampai zaman sebelum dia dikumpulkan. Begitu juga Syekh Yusuf Nabhani mengarang kitab Jami'atul Karamatul Awliya. Ada lagi Imam Kamshaghani, Imam Syekh Kamshaghani, Jami' Usul Kalamatul Awliya. Ini semua jadi kitab-kitab ini semua dikarang bukan bid'ah. Ia adalah satu galakan daripada agama. Baik, kita ringkaskan perbincangan kita pada kali ini, tak banyak melibatkan banyak dalil, kerana topik ini walaupun kita rasa mudah faham, ada segolongan membid'ahkan membaca kisah-kisah. Kita jangan hairan, ada orang sampai hari ini menyambut manaqib Siti Khadijah, manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani, manaqib Abu Bakar Siddiq dan sebagainya. Letakkanlah para sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada yang menyambutnya, jangan kita terperanjat, bukan benda baru, bukan bid'ah. Ini digalakkan oleh agama. Baik. Selalunya kita perasan dalam bahagian-bahagian yang kita sebut ada Al-Quranul Karim. Sebab 6 bahagian kita terangkan ni semuanya mengatakan ialah secara syarak tak menyalahkan membaca maulid Nabi. Secara syarak tidak ada sepotong ayat atau sepotong hadis pun menegah apa yang ada pada bacaan maulid Nabi. Tak ada, malah digalakkan. Antaranya ialah membaca kisah seseorang. Dekat mana ayat Quran dia? Kalau semua bahagian yang kita utarakan topiknya ada ayat Quran yang menyokong membaca ni, manakah ayat Quran? Manakah ayat Quran yang menggalakkan membaca atau bercerita? Ia terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 176, yang berbunyi antara sebutannya faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allah akhiri ayat. Sebelum tu ada bercerita sedikit, kemudian Allah mengatakan ceritalah apa-apa cerita yang semoga dengan itu mereka berfikir. Ini cerita ni, kalau ceritanya benar, dia akan mendorong kepada kita memikir, kenapa orang tu boleh, aku tak boleh. Kenapa special orang tu, aku tak special. Aku dengan dia sama, aku kena ubah diri aku.
Dan kita mengatakan itu ayat Quran membolehkan. Dan termasuk sebagaimana bahagian yang kedua atau yang ketiga, kita menyebut tentang Syekh Ahmad Izzuddin Al-Bayanuni, ada menyebut mengenai 4 perkara menjadi asas terbitnya atau berputiknya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati umat. Pertama, sidqul mahabbah, cinta yang berdasarkan jujur, bukan cinta angan-angan, cinta buat-buat cinta, tak nak. Cinta yang datang daripada kesedaran, kejujuran, sidqul mahabbah. Kedua, kathratul zikri, banyak berselawat padanya, banyak ingat kepadanya. Yang ketiga, mutala'atu sirati, baca sirahnya. Ni kita punya topik ni. Yang keempat, ta'alluqul qalbu bih, hati yang berpaut dengannya, selalu teringat kepadanya. Ini 4 perkara, kalau dia membesar dalam diri, mahabbah akan hidup terus dan malah akan mendapat mimpi pada tiap-tiap malam, tak mustahil. Baik. Jadi antara 4 perkara itu, mutala'atu sirati, banyak mentelaah sirahnya. Jadi ini antara petua yang hebat untuk mendapatkan kecintaan Nabi, membaca sirahnya. Baik, ada orang berpendapat kalau membaca kisah Sul Anbiya saya boleh terima, kalau membaca kisah orang-orang soleh saya boleh terima, tapi membaca kisah Nabi ni macam tak cukup ke baca hadis? Kononnya cukuplah baca hadis, kenapa nak baca sirahnya lagi? Ada orang nak mula berpendapat demikian. Sebenarnya dia tersilap. Ada perkara-perkara yang Allah sendiri tak direct beritahu kita, dia memberitahu secara tersirat, tetapi maksudnya yang tersurat adalah sebaliknya. Saya beri contoh. Kalau Allah sendiri ceritakan tentang Nabi-Nabi, kat Nabi Muhammad SAW, apatah lagi cerita Nabi Muhammad SAW lebih besar sebenarnya. Saya datangkan sepotong ayat lagi yang menguatkan apa yang saya bicarakan. Dalam surah Hud ayat 120, فَقُلْ لَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Dan tiap kali kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah-kisah Rasul, tidak lain tidak bukan untuk menguatkan jiwa kamu dalam dakwah, untuk menguatkan jiwa kamu dalam jihad. Jadi semua cerita-cerita Nabi-Nabi, Nabi Nuh kena macam-macam, Nabi Musa kena macam-macam, Nabi Ibrahim kena, semua kena. Allah ceritakan kat Nabi Muhammad untuk apa? Suka-suka cerita? Tak. Allah ceritakan kat Nabi Muhammad supaya kuat jiwa Nabi Muhammad untuk berdakwah, supaya dia dapat merasakan, oh, Nabi-Nabi lain pun kena seperti aku, oh, mereka kena lebih teruk pada aku, jadi aku ni tak ada apa-apalah, jalan terus. Jadi Allah ceritakan untuk menguatkan diri Nabi SAW dalam dakwahnya. Kata alim ulama, ayat ni bukan itu sahaja. Ayat ini mengatakan, kalau cerita-cerita para Nabi menguatkan jiwa Nabi Muhammad, maka cerita-cerita Nabi Muhammad menguatkan jiwa umat, menerbitkan atau memutikkan cinta umat kepada Rasulullah SAW. Lepas itu perlu umat membaca sirah Nabi, kerana dia Sayyidul Mursalin, dia adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, dia penutup para Nabi dan Rasul, dan ceritanya lebih berkesan bagi umat. Sebab itu jangan tak membaca sirah. Dan sirah ini banyak bahagiannya. Sirah ni banyak bahagiannya. Yang nak kita baca mana satu? Sirah Ibnu Hisham, sirah Ibnu Ishaq, dan macam-macam lagi sirah. Yang macam mana itu semua boleh baca, tak menjadi salah. Cuma menariknya, kalau nak cepat menerbitkan kecintaan, ambillah kisah-kisah yang berkait dengan 3 perkara, iaitu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita-cerita yang ada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita-cerita mengenai akhlaknya, bagaimana dia dengan anak yatim, bagaimana dia dengan binatang, bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan, bagaimana dia dengan para sahabat, bagaimana dia dengan fakir miskin, bagaimana ni cerita akhlaknya dengan manusia. Dan yang ketiga, syama'ilnya, dirinya macam mana, keningnya macam mana, matanya, hidungnya, mulutnya, dadanya, dia berjalan macam mana, dia duduk macam mana, watak dia macam mana. Dia kalau menunjuk kepada sahabat sesuatu, dia tak tunjuk dengan jari macam gini, dia tunjuk dengan semua jarinya. Ini kita tak tahu.
menunjuk sesuatu dengan 4 jari adalah sunnah Rasulullah SAW. Walaupun perkara terkecil, tunjuk dengan 4 jari, bukan dengan 1 jari. Rasulullah tak pernah tunjukkan apa-apa dengan 1 jari. Dia gunakan 1 jari untuk apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Bila Rasulullah tiap kali menyebut la ilaha illallah, jari ni mesti keluar. La ilaha illallah. Kat mana pun Rasul berceramah ke, bercakap ke dengan sahabat, bila dia sebut la ilaha illallah, 1 jarinya keluar. Sebab itu dalam solat, asyhadu an la ilaha illallah, dah ada tu, dah ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah untuk mengesahkan Allah dengan jari telunjuknya. Baik. Jadi itu yang kita katakan tadi, pentingnya kita untuk melihat bahawa menceritakan mengenai Rasulullah SAW adalah yang paling hebat. Ceritakan kerana Rasulullah adalah manusia yang hebat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, menunjukkan dalam Al-Quran, orang yang datang nak beritahu kepada kamu tentang kedatangan Nabi Muhammad, dia seorang Nabi yang dikeluarkan Allah secara special, iaitu customized, atau dikatakan special request, dikeluarkan Nabi ini daripada luar, daripada fitrah, hanya sebagai berfungsi nak memberitahu selepas aku ada Nabi yang hebat. Nabi tersebut tu yang nak bawa berita tu, dia punya kelahiran detail dalam Al-Quran. Kelahirannya detail. Tak ada Nabi Allah ceritakan sedetailnya Nabi Isa AS. Dan mak dia punya kelahiran pun Allah ceritakan secara detail. Bagaimana ibunya dilahirkan, bagaimana dia dilahirkan. Kelahiran dua orang ini detail dalam Al-Quran. Sedangkan Nabi Isa ditugaskan Allah untuk menyampaikan berita gembira kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Kalau Nabi Isa yang berfungsi untuk menceritakan, untuk memberitahu umat kedatangan Nabi Muhammad, hidupnya diceritakan Allah tentang kelahirannya itu, apatah lagi Nabi rahmatan lil alamin, kelahirannya lebih lagi. Kita dah pernah dengar dalam bab-bab yang terdahulu, pada malam yang Rasulullah dilahirkan atau pagi yang Rasulullah lahirkan, sekurang-kurangnya 25 peristiwa berlaku serentak pada 24 jam tersebut. Paling ringkas ni kiraan saya 25. Mungkin kalau buka lagi kitab-kitab besar, kitab-kitab lain, jumpa lagi banyak tanda-tanda kelahiran Rasulullah. Ada 25 berlaku, 25 perkara berlaku. Kalau kita tak baca, kita tak tahu kelahiran Nabi Muhammad, kelahiran yang agung. Jadi cukuplah Allah ceritakan Nabi Isa kelahirannya begitu detail dalam Al-Quran, yang tersiratnya apatah lagi Nabi yang Nabi Isa ditugaskan untuk menceritakan kepada umat, mubasyiran min ba'di ismuhu Ahmad, seorang Nabi yang datang selepasku namanya Ahmad, kelahirannya lebih hebat. Dan tak menjadi salah membaca kisah kelahirannya, malah banyak cerita kita dapat faedahnya. Orang-orang yang menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad, barakah dalam rumah atau tempat bacaan tersebut. InsyaAllah itu pada masa-masa lain nanti kita akan terangkan. Para ulama' dah dapat detect, dah dapat tahu tempat-tempat dibacakan maulid Nabi SAW, barakahnya luar biasa. Baik, setakat di sini dahulu yang dapat saya sampaikan secara ringkas, iaitu bahagian yang ke-6 ini digalakkan membaca kisah maulid Nabi SAW secara umum. Secara umumnya ialah semua sirah Nabi itu boleh dibaca, tidak digalakkan sekali. Tetapi kisah maulid ada pengkhususiannya, dia lebih cepat untuk menarikkan, kebangkitankan cinta kita kepada Nabi, sebab dibaca dengan cara bernazam. Nazam berzanji itu ia berlagu untuk datangkan suasana keindahan dan cara susunan bahasa yang cantik, yang begitu baharnya atau syairnya diatur, bahasanya begitu cantik dan indah. Ini semua menambahkan lagi suasana supaya berputiknya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umat. Sebab umat kalau tak cinta Nabi tapi ikut agama Islam, nama golongan tu golongan munafik. Pastikan Islam kita ada cinta Nabi. Islam yang tak mau mencinta Nabi adalah golongan yang lagi satu, yang versi Najdiyah, yang kita tidak mau ikut, yang Rasulullah tidak mau doakan golongan tu. Dan insya-Allah sedikit ini mudah-mudahan berfaedah. InsyaAllah pada masa-masa berikut kita akan membaca pula bahagian halaman lain
iaitu bagaimana bertawasul dengan Nabi hanya hadir maulid Nabi SAW. Hanya dengan hadir pada majlis maulid itu adalah satu tawasul dengan Nabi SAW. InsyaAllah itu bahagian yang ke-7 insyaAllah. Sampai di sini dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.